Di multi-purpose mic. Kita salah pindah sini, kita salah pindah sini. Ya, okey. Itu adalah terjemahan surah Al-Duha. InsyaAllah kita akan sambung sikit dan dia buka untuk soalan sebelum saya masuk syahadah yang kedua. Ya. Boleh saya ambil berkat pada kubur wali-wali Allah? Ini satu masalah yang paling besar. Bila kita sebut dengan, kalau kita mengiyakan asyhadu an la ilaha illallah, kita tidak boleh. Unfortunately, antara kita ada tarikat-tarikat yang sangat-sangat besar, di mana dia boleh kebawa ibu kubur, dan dia macam non-Muslim pergi kubur minta nampur. Unfortunately, dia rasa ini wali Allah, maka saya mesti ada berkat kubur. Tidak. Ini masalah paling besar. Kerana kalau orang kata ini kubur wali Allah, wali maksudnya orang yang janji masuk syurga. Allah tahu dia ni masuk syurga dan Allah bagi berkat ke dia. Saya tanya tuan-tuan dan puan, macam mana kamu tahu Allah sayang dia? Macam mana kamu tahu Allah janji syurga dia? Macam mana tahu kak? Macam mana kita tahu Allah terima semua ibadah dia? Kita ada direct line ke Tuhan. Tuhan, boleh terima dia? Boleh. Ialah Nabi Muhammad SAW kita tahu, sahabat dia ada yang kita tahu. Tapi katakan seorang ustaz meninggal tahun ni, kalau ustaz itu memang banyak amalan dia, solat baik dengan orang, kan? Dia dikenali sebagai tuan guru dalam agama. Dia meninggal, kita pergi kubur dia, kita minta daripada dia, kita sentuh-sentuh kubur dia, kita tak berkat. Boleh? Saya tanya, macam mana kamu tahu amalan dia terima? Adakah saya tahu amalan saya diterima atau tidak? Saya sendiri tak tahu. Amalan saya diterima oleh Allah SWT. Saya tak tahu. Kalau Allah tak terima, that's why dalam Islam dia berbeza tau dengan agama lain. Itu sebab Islam. Agama Buddhism pun dia boleh nampak tau. Bila nenek saya meninggal, mereka boleh nampak nenek saya ke syurga. Macam mana? Bukan saya nampak. Dia sekarang kalau nak bagi orang kan, dia boleh bakar iPad lah, boleh bakar SIM card lah, boleh bakar smartphone lah. Sana Maxi sampai lah. Dia bakar, dia buat daripada kertas kan. Wah, Maxi hebat juga. Selcom sampai juga alam lain tu. Bayangkan. Seolah-olah kita nampak alam lain tu. Oh, nanti saya terima iPad lah, tab semua. Jadi satu benda tak logik. Macam mana kamu tahu? Saya tanya, macam mana kamu tahu? Kamu tahu? Itu masalah mempertuhankan padri, mempertuhankan wali-wali. Tak good. Not always just people. Ada satu hadis lah. Hadis sahih Al-Bukhari, hadis sahih sangat-sangat kuat hadis ini. Di mana Nabi bersabda, Inna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki, la ya'malu amalan ahli jannah. Dia amalan dia tu, kebaikan dia buat macam dia tu penghuni syurga. Dia masuk syurga. Macam fima yabdu linnas, seperti yang kelihatan bagi manusia. Orang nampak, wah dia ni best, memang baik, garanti orang syurga, orang Tuhan, sembah Tuhan. Wa huwa min ahli nar, kata Nabi, tapi dia boleh penghuni neraka. Wa inna rajulan, dan sesungguhnya seorang lelaki, la ya'malu amali ahli nar, dia amalan dia macam orang penghuni neraka, pasti masuk neraka, jahat. Fima yabdu linnas, dia kelihatan bagi manusia, orang awam. Wa huwa min ahli jannah, tapi dia itu adalah penghuni syurga. Bukan kita untuk menilai seorang pelacur sama ada masuk neraka atau syurga. Seorang pelacur hanya Allah saja tahu. Bahawa satu hari ada seorang pelacur salah kenal, kita pun tak tahu nama dia, tapi Nabi sudah sebut. Satu hari dia berjalan-jalan dengan gurun pasir, dia nampak seekor anjing yang dahaga, dia julur lidah dia. Dahaga sama nak mati lah.
Dia sebagai pelacur. Dia pergi bagi anjing minum air. Bukan dia tak ada mineral water pun. Dia cari air. Dia cari telaga. Dia tak ada kasut. Dia tak ada benda untuk ambil air itu. Dia ambil kasut dia untuk ambil air. Dan kamu jalan di gurun pasir dengan berkaki ayam untuk selamatkan anjing itu. Lepas tu dia ambil, dia bagi anjing minum air. Nabi kata, Tuhan kata, this girl, this woman, this prostitute, pelacur ini masuk syurga. Kalau kita melihat dia dari segi luaran, pelacur masuk neraka. Kita tahu ke semalam dia selamatkan seekor anjing? Kita tahu siapa dia buat semalam? Kita tak tahu. Itu Islam. Bila kita